Parti politik didefinisikan sebagai sebuah kumpulan yang ditubuhkan oleh individu-individu tertentu dengan ideologi, tujuan dan pendapat politik yang hampir sama. Setiap parti politik mempunyai matlamat utama, iaitu membentuk sebuah pemerintahan dan menjadikan ideologi mereka sebagai dasar kerajaan. Sejarah kemunculan parti-parti politik dikatakan bermula di Eropah ketika kebanyakan institusi beraja runtuh di hampir kebanyakan negara. Ketika ini, muncul beberapa gerakan yang memperjuangkan revolusi kerajaan perwakilan atau representative government. Manakala di kebanyakan negara-negara membangun, rata-rata parti politik ditubuhkan berlandaskan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari kuasa penjajah, seperti Parti Nasional Indonesia, People's Action Party Singapore, Parti Kongres India dan Parti Perikatan di Tanah Melayu. Bergantung kepada spektrum dan ideologi politik mereka, parti-parti yang ditubuhkan akan berjaya menarik minat dari segi keahlian tetap, seterusnya akan mempengaruhi undi-undi ketika pilihan raya. Jadi tidak hairanlah jika kebanyakan parti-parti politik cuba untuk menambah bilangan ahli-ahlinya saban tahun dan ada di antaranya mempunyai jutaan keahlian sehingga menjadi gerakan politik terbesar. Selamat datang ke The Foxtrot Channel dan teruskan menonton untuk kupasan tentang 5 parti politik terbesar di dunia. Nombor 1. Indian National Congress. Menjadi salah satu parti politik terbesar dan tertua di dunia, Indian National Congress ditubuhkan pada 28 Disember 1885 oleh seorang penjawat awam Britain iaitu Alan Octavian Hume. Idea penubuhan parti ini dipersetujui selepas satu persidangan di Madras dan dibentuk sebagai platform untuk mengumpulkan golongan intelektual yang diharap bakal mempengaruhi proses penggubaran polisi. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, Kongres muncul sebagai parti pemerintah di bawah kepimpinan Perdana Menteri India yang pertama, Jawaharlal Nehru. Parti ini mengekalkan kekuasaan tanpa kalah selama hampir 3 dekad, iaitu dari tahun 1947 hingga 1977. Namun, pada awal abad ke-21, pengaruh Kongres dalam politik negara telah merosot sehingga hanya dapat menguasai kerusi-kerusi minoriti. Walau bagaimanapun, Indian National Congress masih kekal sebagai salah satu parti terbesar di dunia dengan keahlian sehingga 20 juta orang. Nombor 2. Republican Party. Republican Party, juga disebut sebagai GOP, Grand Old Party, adalah salah satu dari 2 parti politik kontemporari utama di Amerika Syarikat bersama dengan pesaing utamanya, Parti Demokrat. GOP ditubuhkan pada tahun 1854 oleh pihak penentang Akta Kansas-Nebraska yang memungkinkan potensi perkembangan perhambaan ke wilayah di barat. Parti ini juga menyokong liberalisme klasik, menentang dasar perhambaan serta menyokong reformasi ekonomi. Parti yang berideologi konservatif ini mempunyai sekitar 33.2 juta keahlian di seluruh negara, menjadikan ia sebagai parti nombor 2 terbesar di Amerika Syarikat. Nombor 3. Democratic Party. Pesaing utama kepada GOP, Democratic Party, ditubuhkan sekitar tahun 1828 oleh penyokong Presiden Amerika Syarikat ke-7, Andrew Jackson, ketika pasca serpihan dari Republikan. Ini menjadikannya sebagai parti politik tertua yang masih aktif di dunia. Seramai 14 orang dari Demokratik telah berkhidmat sebagai Presiden Amerika Syarikat. Yang pertamanya adalah Andrew Jackson yang berkhidmat dari tahun 1829 hingga 1837. Dengan ideologi yang liberal, Demokratik mendapat sokongan dan populariti meluas di semua keadaan demografi sosio-etno-ekonomi. Sokongan ini secara tidak langsung melonjakkan Demokratik menjadi parti terbesar di Amerika Syarikat dan ketiga terbesar di dunia dengan jumlah ahli seramai 45.7 juta orang. Nombor 4. Communist Party of China. Juga dikenali sebagai China Communist Party atau CCP, ia adalah parti politik tunggal dan pengasas kepada pemerintahan di Republik Rakyat China. CCP menguasai 8 parti kecil bawahan yang dibenarkan secara sah untuk bersama-sama membentuk United Front. Ia ditubuhkan pada tahun 1921 oleh Chen Duxiu dan Li Dazhao dan telah berkembang dengan cepat. Parti ini juga telah bertanggungjawab dalam pengusiran Kuomintang nasionalis dari tanah besar China ke Taiwan setelah tamat Perang Saudara yang membawa kepada penubuhan Republik Rakyat China pada tahun 1949. Pada hari ini, CCP dipimpin oleh Xi Jinping yang juga Presiden Republik itu.
Secara rasmi, CCP menerapkan ideologi komunisme dan menurut Perlembagaan Parti, CCP juga menerima pakai pemikiran Mao Zedong, Marxism-Leninism, teori Deng Xiaoping serta pemikiran Xi Jinping. Bersesuaian dengan populasi rakyat China dan ideologinya, CCP telah berjaya mengumpulkan ahli berdaftar seramai 91 juta orang dan menjadikannya sebagai parti politik kedua terbesar di dunia. Nombor 5. Bharatiya Janata Party. Sejak kemenangan yang memberangsangkan dalam pilihan raya 2014, Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah pimpinan Presiden Narendra Modi semakin kuat mempengaruhi wacana politik di India. BJP yang ditubuhkan pada tahun 1980 adalah sebuah parti nasionalis Hindu bersayap kanan, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ketika mula mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2014, parti ini hanya mempunyai 35 juta ahli, kurang dari separuh dari jumlah keahlian Parti Komunis CCP di China. Dalam usaha memperluaskan pengaruhnya di kalangan rakyat India, BJP telah melakukan overdrive pengambilan pekerja, membuat promosi dan kempen di media sosial, serta pelbagai lagi usaha untuk meraih sokongan. Para pekerja BJP juga giat menjalankan usaha pendaftaran ahli sehingga ke pelosok pedalaman dan memperkenalkan proses pendaftaran yang tersangat mudah. Sebagai contoh, pemohon keahlian yang berminat hanya perlu membuat panggilan ke nombor bebas tone atau mendaftar di laman web BJP dan membayar kos keahlian yang kecil, iaitu sekitar RM5. Strategi perluasan ini cukup berkesan dan berjaya melonjakkan BJP sebagai parti terbesar di dunia dengan keahlian seramai 180 juta orang, dan semestinya Presiden Narendra Modi akan terus berusaha menambah bilangan ini dalam pelan menguasai kerusi pemerintahan di India. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.